Juga menunggu dengan debar apakah penyokong-penyokong Perak akan merayakan kejayaan mereka, mengekalkan kejuaraan Liga Premier 1 malam ini. Nanta Kumar, Syarul Azhar, pemain yang penuh dedikasi, penuh disiplin. Kok Heng, Frank Seto, sekali lagi mempunyai peluang. Frank Seto masih lagi mengawal, mempunyai ruang tetapi terus mengawal dan akhirnya berjaya. Frank Seto dalam menit yang ke-76. Golnya kedua pada malam. Walaupun saya katakan tadi corak permainannya kadang-kala agak clumsy, tetapi apabila dia mendapat formnya, dia juga boleh melakukan sesuatu yang menarik. Gembira sekali Tony Neto. Lihat ulang tayang, dia hampir-hampir lagi terlepas, tetapi kawalan yang sempurna. Satu skill yang menarik. Dan akhirnya Azizun Abdul Qadir hanyalah dapat melihat bola itu mencecah jaring gawang. Frank J. Seto, 2 gol setakat ini, menjadikan kedudukan sekarang 5-1. Seperti saya katakan di awal tadi, mereka bukan saja mau menang, tetapi mereka mau jaringan yang besar. Tetapi kalau kedudukan di Kota Kinabalu seri bagi Kedah ataupun kalah, maka mereka tidak perlu lagi skala jaringan itu, kerana mereka hanya perlu mencatatkan kemenangan di Stadium Perak di Ipoh ini untuk memastikan bahawa mereka akan terus mencengkam kejuaraan Liga Premier 1 ini 2 tahun berturut-turut. Satu gerakan yang menarik Kok Heng, tetapi kali ini cross yang dilakukan oleh Kok Heng dibaca dengan baik oleh Azizun Abdul Qadir. Yusri bertembung bersama-sama dengan Nafuzi Zain, tetapi permainan diteruskan, dikawal oleh Sufyan. Gerakan yang cuba diatur di sana ialah Fauzi bersama-sama dengan Emir. Percubaan terus, tetapi mudah bagi Hamsani. Percubaan jarak jauh yang dilakukan oleh Amir Zafik, tapi tangkapan kemas yang dilakukan oleh Hamsani. Kita lihat ulang tayang bagaimana rempatan yang agak kencang, tetapi baik gerakan dan juga tangkapan yang dilakukan oleh Hamsani Ahmad. Sekali lagi Amir Zafik. Itulah saya kira satu-satunya percubaan menarik daripada beliau sebentar tadi. Chip tinggi ke depan pintu gol, tapi berada di sana ialah Chan Kok Heng untuk menyelamatkan keadaan. Emir Zafik sekali lagi cuba melakukan gerakan solo, tetapi sedikit kepenatan saya kira pemain ini. Semangat yang membuak-buak kepada Frank Seto, cuba menggerakkan serangan bersama-sama dengan Indra Putra Mahyudin. Nanta, Syarul Azhar, balik semula kepada Nanta Kumar. Kok Heng, Frank Seto cuba melakukan tolakan kepada Yusri, tetapi masih dapat dikawal oleh Nanta Kumar. Zainal antaran jauh cuba mencari kaptennya. Satu gerakan yang menarik. Ahmad Syarul Azhar masih mempunyai peluang, tetapi tolakan yang cuba mencari Frank Seto lambat. Saya kira Frank Seto berlari, kecewa sedikit Ahmad Syarul. Kita lihat bagaimana dia sudah pun membuat tolakan, tetapi agak ke dalam dan tepat menuju kepada Azizun Abdul Qadir. Nafuzi Zain sama-sama dengan Ahmad Fazri Zulkifli tinggi ke depan pintu gol.
Mereka masih lagi mencuba. Sufyan, tetapi kali ini percubaan yang agak lemah dan tepat ke arah penjaga gol Hamsani. Ahmad Fazri melakukan kesilapan. Yusri gagal dalam usahanya untuk cuba menewaskan pemain back pasukan Melaka, tetapi Indra Putra sekarang ini menggerakkan semula serangan. Frank Seto menunggu supaya rakannya Yusri Ceklah cepat naik ke atas. Mudah bagi Azhar Abdul Aziz, kawal oleh pemain Melaka, tetapi akhirnya mendapat lontaran ke dalam. Apakah pertukaran akan dilakukan oleh pasukan Perak? Kerana Ahmad Norafandi sekarang ini sudah pun bersiap sedia. Tapi permainan masih lagi diteruskan antara Nafuzi kepada Emir Zafik yang mengawal sekarang ini. Terlalu lama menyimpan bola. Akhirnya serangan yang hanya terbengkalai begitu saja. Yusri Ceklah, 3 pemain sekarang ini. Indra Putra mempunyai peluang. Gol yang sudah pun ternganga. Akhirnya tugas yang paling mudah bagi Indra Putra Mahyudin. Minit ke-82. Satu gerakan yang menarik yang dicipta oleh Yusri Ceklah untuk Indra Putra Mahyudin. Gol yang ke-6. Ini juga merupakan gol pribadi yang kedua bagi Indra Putra. Kita lihat ulang tayang bagaimana satu tugas yang cukup mudah bagi Indra Putra Mahyudin. Gol yang sudah pun ternganga luas apabila Azizun Abdul Qadir tertewas. Mungkin tepat seperti apa yang pernah diluahkan oleh Steve Bruce, iaitu pengurus pasukan Birmingham baru-baru ini, yang mengatakan bahawa beliau tertarik hati dengan 3 pemain Malaysia, dan antaranya ialah Indra Putra Mahyudin ketika mereka beraksi dalam FA Premier League Asia Cup baru-baru ini di Stadium Nasional di Bukit Jalil. Melaka sekarang ini cuba mencari sekurang-kurangnya 1 gol lagi, tetapi agak sukar. Yusri bersama-sama dengan pemain yang dibawa masuk, iaitu Ahmad Norafandi. Yusri tidak offside. Sudah pun offside sebenarnya. Jelas pembantu pengadil Azimi Abdullah daripada Selangor. Sementara itu Melaka juga akan melakukan satu lagi pertukaran. Ini dia Ahmad Norafandi Yatim yang dibawa masuk menggantikan Chan Kok Heng. Saya kira mungkin Perak juga sebentar lagi akan menurunkan beberapa lagi pemain gantian, termasuklah Saravanan. Begitu juga dengan Nagaraja. Mungkin mereka ingin merehatkan Frank Seto yang sudah pun barangkali kepenatan. Tapi Frank Seto pastilah bercita-cita untuk cuba mencari hat-trick, jaringan hat-trick. Tetapi Melaka juga membuat pertukaran. Rizam Ali Hassan dibawa masuk sebentar tadi. Nampaknya Rosli, maafkan saya, Yusri Ceklah telah pun dikeluarkan, dan M Nagaraja dibawa masuk. Yusri menjaringkan gol yang kedua, dan itu dia akhirnya Frank Seto dikeluarkan, dan
V Saravanan pula yang dibawa masuk. Maka sekarang ini mencuba satu through ball yang dibiarkan saja oleh pemain-pemain Perak. Mujurlah Hamsani Aman dapat membaca gerakan bola itu dan bertindak sebelum membahayakan pintu golnya. Sana tadi ialah Saravanan terlepas. Begitu juga dengan Nagaraja. Dua pemain yang sebenarnya mempunyai larian yang baik, boleh menggunakan kepantasan larian mereka untuk cuba mencipta gol bagi pasukan Perak. Maka masih lagi berusaha, mempunyai ruang untuk melakukan cross, tetapi tampanan yang dilakukan oleh Faizal Zanau untuk menyelamatkan keadaan. Emir mencuba sekali lagi, satu lagi percubaan dari Emir Zafik, tetapi sekali lagi tidak menepati sasaran. Kita mungkin boleh melihat ulang tayang bagaimana Emir Zafik sebentar tadi melakukan percubaan yang agak menarik juga. Sudah ada dua percubaan yang menarik sebenarnya dilakukan oleh Emir Zafik, tetapi kedua-duanya masih gagal untuk menepati sasaran yang dicari. Fauzi Asuran sekarang ini Ahmad Zul chip ke depan pintu gol, tetapi tidak ada pemain Melaka yang boleh mengancam Hamsani. Kedudukan di Kota Kinabalu masih lagi Sabah 1, Kedah 1. Permainan tinggal lebih kurang 2 minit saja lagi untuk tamat. Sementara itu di Stadium Perak di Ipoh ini kedudukan Perak 5 ataupun Perak 6, maafkan saya, Melaka 1. Terlalu banyak kadang-kadang sukar untuk mengingati. Fauzi Zaid mudah dikawal oleh Faizal. Kesilapan yang hampir-hampir memberi peluang kepada Emir Zafik. Nanta agak kuat kepada Ahmad Norafandi sebentar tadi. Nanta Kuma sekali lagi cuba mengatur gerak. Saravanan cari rakan, tidak ada rakan yang membantu, barulah Norafandi naik ke atas. Masyarul Azhar, satu through ball yang menarik kepada Saravanan, tetapi pantas keluar Azizun Abdul Qadir untuk menyelamatkan keadaan. Tapi kedudukan yang masih lagi agak mencemaskan, tetapi akhirnya tindakan bijak dilakukan oleh pemain Melaka untuk mendapatkan sepakan gol bagi mententeramkan keadaan. Masa sebenar tinggal lebih kurang 1 minit saja lagi akan tamat. Kalau kedudukan ini kekal di Stadium Perak di Ipoh ini, dan kedudukan di Kota Kinabalu juga kekal, ini berarti bahawa Perak akan muncul sebagai juara Liga Premier 1 2 tahun berturut-turut. Mereka hanya bermain dalam masa kecederaan saja sekarang ini ataupun masa tambahan. Apakah penyokong-penyokong Perak akan merayakan kejayaan pasukan mereka di gelanggang sendiri?
Mereka bukan saja berjaya menewaskan Melaka dengan 6-1 setakat ini, tetapi yang penting, kemenangan ini juga mungkin akan meletakkan pasukan Perak sebagai juara Liga Premier 1 bagi tahun 2003. Satu pencapaian yang boleh dianggap cemerlang bagi pasukan Perak. Satu matlamat yang tepat seperti apa yang diandaikan oleh Tony Neto. Posisi dua pemain berada di hadapannya, masih cuba mengawal. Perak juga saya kira sudah tidak gairah lagi untuk menjaringkan gol. Tak tahulah sama ada pemain-pemain ini tahu apa yang berlaku di Stadium Likas di Kota Kinabalu. Apapun, Melaka masih mencuba. Percubaan liar yang dilakukan oleh Fauzi Qasim. Kita ingin tahu keputusan muktamad. Kalau penerbit boleh memberitahu saya keputusan muktamad, apakah permainan di Stadium Likas sudah berakhir? Sementara itu hantaran yang dilakukan oleh Nagaraja, cuba mencari Saravanan, tidak menjadi. Mudah bagi Faizal Zanau mengawal keadaan, tetapi pemain-pemain Melaka masih lagi berusaha melalui Nafuzi Zain. Emir Zafik, tetapi sekali lagi percubaan liar yang dilakukan oleh Emir Zafik. Tebakan gol saat yang amat mendebarkan, hanya menunggu tiupan whistle saja sekarang ini daripada Mat Lazim Awang Hamad. Apapun, Perak di saat-saat terakhir ini masih mencuba untuk menambah jaringan gol. Saya diberitahu bahwa ada lebih kurang 4 minit lagi permainan di Kota Kinabalu. Jadi satu kedudukan yang masih sebenarnya mencemaskan, terutamanya bagi Perak dan juga Kedah. Dan itu dia tamat permainan pertemuan di antara pasukan Perak bertemu dengan pasukan Melaka, di mana keputusan muktamadnya pasukan Perak menewaskan Melaka dengan 6-1. Apapun, kita terpaksa tunggu apa yang berlaku di stadium di Kota Kinabalu untuk mengetahui apakah yang berlaku di sana. Kerana sekiranya keputusan seri kekal, maka ini berarti bahawa Perak akan muncul sebagai juara Premier 1. Jadi kita menunggu saja keputusan permainan yang sememangnya berat sebelah di Stadium Perak di Ipoh ini. Jaringan-jaringan yang agak mudah dilakukan oleh pemain-pemain Perak, tetapi wajah keresahan masih lagi dapat dilihat di wajah Tony Neto. Dia juga sedang menunggu apa yang berlaku di Stadium Likas di Kota Kinabalu untuk mengetahui keputusan muktamad. Dan saya percaya Raja Nazrin Shah juga sedang menunggu dengan penuh debar apakah Perak akan dapat mempertahankan kejuaraan Liga Premier 1 ini. Kerana kemenangan ini amat bererti, amat bermakna bagi pasukan Perak. Mereka hampir-hampir lagi terlepas, walaupun di pusingan yang pertama telah menunjukkan permainan yang begitu menarik, mendahului ataupun telah pun berada di tempat teratas dalam Liga Premier 1. Tetapi apabila masuk pusingan yang kedua, tiba-tiba saja permainan pasukan Perak sedikit menurun. Dan ini memberi peluang kepada lain-lain pasukan, terutamanya Kedah, untuk mengejar dan akhirnya meletakkan percaturan ataupun meletakkan persaingan untuk merebut Liga Premier 1. Dan sekarang ini saya diberitahu bahawa permainan masih lagi berlangsung di Stadium Likas. Kita menunggu keputusan muktamad dari Likas. Permainan mungkin tinggal beberapa minit saja lagi akan tamat. Jadi saya harap saudara akan bersabar bersama dengan kami.
kerana kami juga sebenarnya sedang berdebar menunggu apakah yang berlaku di Stadium Likas di Kota Kinabalu. Apakah ada kejutan di Stadium Likas? Tony Neto sendiri masih lagi gelisah sebenarnya menunggu keputusan. Begitu juga dengan pemain-pemain yang semuanya sekarang ini sedang menunggu keputusan di Stadium Likas, termasuklah Datuk Jamal Nasir, iaitu pengurus pasukan Perak sendiri. Dia sendiri ingin tahu keputusan muktamad, tetapi pemain-pemain sudah pun bergembira. Apakah mereka sudah mengetahui keputusan di Stadium Likas? Dan sudah pun confirm sekarang ini bahawa kedudukan satu sama kekal di Likas. Dan ini berarti bahawa sudah sahlah sekarang ini pasukan Perak telah pun muncul sebagai juara Premier 1 bagi tahun 2003 ini, mempertahankan kejuaraan yang menanginya pada tahun lalu. Dan ini merupakan satu pencapaian yang cukup cemerlang bagi pasukan Perak di bawah bimbingan Tony Neto, dan juga hasil daripada kerja keras pengurus pasukan mereka sendiri, iaitu Datuk Jamal Nasir. Mereka lah sebenarnya yang banyak memainkan peranan untuk mencorak-warnakan pasukan Perak sehinggalah ke tahap yang dicapai oleh pasukan ini sekarang. Dan akhirnya mereka berjaya mempertahankan kejuaraan sebagai juara Liga Premier 1. Satu kedudukan yang cukup menarik, tetapi satu kekecewaan yang pastinya dirasai oleh pasukan Kedah kerana mereka mendahului dengan 1 gol kosong dalam separuh masa yang pertama. Tetapi kedudukan itu berubah pada separuh masa yang kedua apabila Sabah dapat menyamakan kedudukan. Dan kedudukan seri inilah yang memberikan advantage kepada pasukan Perak untuk muncul sebagai juara Premier 1. Sementara itu Perlis, apapun keputusan di stadium utama di Kanga sekarang ini sudah tidak membawa apa-apa perubahan kepada kedudukan pasukan Perlis. Tetapi sekurang-kurangnya 3 pasukan ini sudah pun berjaya mengesahkan tempat mereka secara otomatik untuk beraksi dalam Liga Super pada tahun hadapan. Saksikanlah wajah Tony Neto yang sekarang ini mengelilingi stadium bertemu dengan penyokong-penyokong Perak. Dan saya kira beliaulah antara jurulatih yang boleh dianggap sebagai colourful jurulatih yang sentiasa saja menerima sebarang tekanan dengan senyuman, walaupun pada satu ketika apabila Perak sedikit merosot corak permainannya, Tony Neto masih tabah, masih cekal menghadapi dugaan. Dan beliau mengatakan bahawa don't worry, Perak will be the champion. Dan sememangnya apa yang dilakukan oleh pasukan Perak dan bersama-sama dengan Tony Neto membuahkan hasil pada malam ini. Dan inilah yang kita lihat di gambar sekarang ini. Mereka merayakan kejayaan pasukan mereka di gelanggang mereka sendiri. Dan untuk buat pertama kalinya saya kira inilah situasi yang amat mendebarkan dalam Liga Malaysia, kerana keputusannya hanyalah dapat diketahui sehinggalah ke permainan yang terakhir. Saksikanlah sendiri reaksi penyokong pasukan Perak. Dan inilah pemainnya. Mereka masih lagi menyambut kejayaan pasukan mereka muncul sebagai juara Liga Premier 1. Sementara itu kita juga tunggu apakah keputusan yang melibatkan Terengganu dan Sarawak, kerana sekiranya pasukan Sarawak tewas di Terengganu, maka Pulau Pinang juga akan berada 6 tempat teratas untuk melayakkan diri secara otomatik ke Liga Super tahun hadapan.
Sementara itu masih ramai penonton-penonton yang berada di Stadium Perak di Ipoh ini merayakan kejayaan pasukan Perak muncul sebagai juara Premier 1. Apabila keputusan Kedah Sabah Seri 1 sama. Dengarlah bunyi mercun di Stadium Perak ini. Sementara mengucapkan tahniah kepada pemain-pemain Perak dan jurulatihnya Tony Neto, kita juga jangan lupa kepada pembantu jurulatih iaitu Zakaria Muhammad yang saya kira turut sama memainkan peranan yang cukup besar untuk membawa Perak berada di tahap yang tertinggi sekarang ini. Inilah pasukan yang paling gembira di saat ini. Wajah-wajah kegembiraan dan kepuasan. Dan selepas ini perjuangan mereka dalam Piala Malaysia akan bermula. Dan mungkin sebentar lagi kita akan dapat dengar apa kata Taminato, tetapi inilah keputusan muktamadnya. Perak 6, Melaka 1. Keputusan yang cukup membanggakan bagi pasukan Perak, tetapi yang lebih membanggakan, mereka sekarang muncul sebagai juara Liga Premier 1. KM Datin